Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan dan salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Ya, saudara. Apa khabar saudara Syahrul Azam, saudara Syahar Ibrahim, saudara Zamari LC. Itu juga dengan saudara Syafi'i Syahari. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe ke Instagram. Ya, saudara Syed Wahab. Terima kasih Adinda. Saudara Satria Setiawan dari Mengelembu. Saudara Urut Bismillah. Lama tak nampak. Dari Kelantan ya. Saudara Abu Nims. Saudara Azrul Jalil. Saudara YC Lau. How are you? Puan Aminah, Kak Minah. Apa khabar Kak Minah dari Terengganu? Saudara Joka. Terima kasih. Puan Syarifah Hafifah. Selamat malam. Puan Hamidah Kamat, Saudara Abu Nem, juga Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Pahang. Saudara Azhar, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji? Doa saya agar anda sihat walafiat. Dan pada teman-teman jangan lupa like, share ya. Saudara Zamuddin Yasin dari Putatan Sabah. Saudara Muhammad Fazil, Saudara Puan Rusmini daripada Pontian, Johor. Saudara Rosli Le. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Instagram. Sebab kalau apa-apa berlaku di Facebook, maka bolehlah anda pindah ke Instagram. Ya, saudara Osman Abdullah, orang pertama di daripada yang muncul di Instagram. Puan Jamilah Sabian, saudara Syahari Mat Saleh, Wasilau, terima kasih. Saudara Puan Zainah Latif dari Seremban, Negeri Sembilan. Saudara Abdul Hamid, saudara Hazrul Aidi, Madam K, Saudara Muhammad W, Muhammad Wan, Muhammad Hakimi. Terima kasih. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Dari Sungai Petani, Kedah. Saudara ini Abdul Manap di Instagram. Saudara Mudin Kelantan, cantik, besar gambar hatinya tu ya. Saudara Yang Mulia Daing Muhammad daripada Kelang. Katanya jangan layan Jcom. Tak apalah, kita ni orang nak buat macam mana saudara. Saya pun nak buang pun tak kerti ya saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Apa kata saudara Muhammad Hashim Muhammad Din tadi, dia kata baru lepas tengok live Datuk Lokman Adam ya. Orang hebat saudara. Puan Rohana, Puan Nuriah Arsyad, saudara Mudim Kelantan, saudara Fakri Sani. Itu juga dengan Rohana Musadi, Jaafar Syuhadah. Saudara Awi daripada Oslo, Norway, saudara. Saudara Cik Ros, Lobai Zamri, Puan Syarifah Hafifah, Anak W, saudara Mat Zaki dan teman-teman. Saudara Muhammad Zakaria, suara tak jelas, kena naik test sikit lagi. Ini jelas lah kot ya. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih. Saudara Muhammad Karya, saudara Zek Zul, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Ya, saudara Aziz Izam, saudara Oping. Baik saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan bagaimana kedudukan tentang COVID-19. Ini laporan hari-hari. Memang kadang-kadang saya terima juga teman-teman yang menghantar melalui Instagram. Tapi apa yang mereka hantar dari Kementerian Kesihatan, eloklah diwawarkan. Ramai yang tak tahu juga. Saudara, kerana hari ini tanggal 17 Ogos, hari Rabu merupakan hari yang ke-879, saudara. Saya ni mengira hari ataupun menghitung hari tentang kedudukan COVID-19 yang tak tahu sampai bila boleh usai. Ya, saudara. Saya melihat dari segi kiriman saudara Jamil Idris sama dengan saudara Rio daripada Universiti Malaya, bahawa semalam ada peningkatan balik. Dia susut 2,437, tiba-tiba semalam naik 3,479. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 4,741,413, saudara. Dan jumlah kematian meningkat pula lagi, ada 8 kematian. Di sinilah saya katakan bahawa kita harus berhati-hati supaya kita sentiasa menjaga kebersihan diri, jaga keselamatan keluarga kita, terutama anak-anak yang ke sekolah, saudara. Apa khabar saudara Azrinuddin? Waalaikumsalam. Saya daripada dapatan saya terdapat peningkatan jangkitan COVID-19 ini di 12 negeri.
dan susut di 4 negeri. Selangor mencanak balik, saudara. Sebab kemarin 451, tapi semalam dia naik 1082 jangkitan. Begitu juga di Wilayah Persekutuan. Kemarin 560, semalam dia naik 676. Sabah juga turut meningkat kepada 273, Perak naik 212, Negeri Sembilan naik lagi 221, Melaka juga turut meningkat. Dan yang agak merunsingkan saya adalah Kelantan, saudara. Kelantan dia semalam meningkat, kemarin meningkat dan semalam dia susut. Tetapi susutnya angka masih lagi 113 jangkitan. Sebab itu saya katakan warga Kelantan berhati-hati, saudara, supaya kita tidak terjebak dengan COVID-19 ni. Saya seriau sebab di Kelantan kalau saya tengok sebelum tu 46, 64, 71, tiba-tiba kemarin dia naik 119 dan semalam 113. Berhati-hati, saudara. Itu dapatan saya dan itulah sekadar yang mampu saya laporkan berhubung kedudukan COVID-19. Ya, saudara Kasum, saudara Muhammad Syaril dan Zaziri Buhari, saudara Muhammad Fizi, saudara Muhammad Syaril. Hidup UMNO. InsyaAllah. Saudara, kita usai pencerahan tentang COVID-19, kita masuk segmen e-commerce. Dan kalau saudara mempunyai produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 011330412441 untuk membolehkan saya mewawarkan, ya, saudara Puan Rohana Musadi, Marhakim, supaya produk saudara boleh saya wawarkan. Sebab ini segmen e-commerce. Supaya orang boleh menghubungi, menelpon. Macam Al-Azhar, ramai teman-teman yang berhubung dengan beliau bertanyakan tentang Stangi Al-Baqur. Begitu juga dengan perfume, minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tanya saya pakai minyak wangi Amir Al-Qud. Dan Azhar juga memasarkan gula O, saudara. Ini untuk mereka yang nak jaga kesihatan, yang nak mengelakkan kecil manis. Kerana gula O tidak mempunyai kalori, ya, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah. Berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. Saudara, cuma nak minta pesanan dendeng manis Siti Farehah. Setakat sehari 2 hari ni nampaknya dia sibuk jaga anak dia demam. Moga segera sembuh lah. Firash. Kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan, buah-buahan tersebut dihantar ke rumah saudara, sila hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Dan akhir sekali adalah makanan kegemaran saya untuk kita melabun. Sambil-sambil dengan melabun, kita berborak. Ya, Puan Rosini Koringot, saudara Queen Kasturi, saudara Ismaili, saudara Ramlan Razak. Jangan lupa Popiah Sira Lady Maria. Rasanya rangup, manis ada, pedas ada dan asyik bila makan. Harga mampu rasa, mampu milik. Sila hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Itu sajalah, saudara, segmen e-commerce kita. Sekarang kita masuk di segmen naluri kehidupan. Ini adalah sebagai panduan kehidupan kita, saudara. Saya berkali-kali saya katakan, saya bukan ustaz. Tapi bila teman-teman berkirim, saya tengok kiriman itu wajar untuk kita bincangkan bersama, maka saya guna pakai. Pada teman-teman yang menghantar kiriman pada saya ucapkan terima kasih. Kadang-kadang mereka tak sebut nama pun. Bila tak sebut nama, tak bolehlah saya nak sebutkan siapa pengirimnya, saudara. Mungkin mereka tidak mahu menunjukkan diri. Cuma yang saya lihat, ini ilmu yang baik. Kerana apa, saudara, istighfar ataupun taubat, memanglah ia berbeza hanya dari segi istilah. Tetapi ia membawa maksud yang sama. Beristighfar itu menurut hukum Islam ialah merendahkan diri, saudara. Merendahkan jiwa dan raga sambil kita memohon keampunan daripada Allah. Ia sepatutnya dilakukan setiap detik. Bukan hanya setelah melakukan dosa, baru kita nak beristighfar. Selalunya orang kata istighfarlah, astagfirullahalazim. Kita memohon keampunan daripada Allah. Menyedarkan diri kita, saudara. Jadi saranan supaya memohon keampunan daripada Allah adalah ditegaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat yang ke-106, yang bermaksud, mafhumnya, dan hendaklah engkau memohon keampunan kepada Allah
kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Saudara, jangan jauhkan diri anda daripada Allah. Dekatkan. Sebab itu selalu lakukan solat. Bila solat kita merasa diri kita hampir dengan Allah SWT. Saudara, sama ada kita melakukan dosa, sama ada kita bersyukur, kita gembira, jangan sisihkan diri anda daripada mendekati diri Allah dengan Allah. Ya. Hampiri saudara. Jadi sebab bila kita beristighfar, kita boleh menghapuskan dosa dan meluaskan rezeki. Asalkan ia dilakukan dengan ikhlas. Dan ini ditegaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Dalam tafsirannya dia berkata, maknanya jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya dan kalian sentiasa mentaatinya, nescaya dia akan membanyakkan rezeki kalian, menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kita berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melimpahkan susu perahan, membanyakkan harta dan anak-anak, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan, serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun itu. Kerana dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai kelebihan beristighfar. Antaranya ialah ia menambah nikmat dan kurniaan dalam bentuk keluasan rezeki, kesenangan hidup dan dijauhi daripada azab sengsara. Saudara, beristighfarlah selalu. Kerana mereka yang beristighfar akan mendapat rahmat Allah dan mendapat ganjaran di atas ketaatannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang selalu beristighfar, nescaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan bagi setiap kesempitan, kesenangan bagi setiap kesedihan, dan memberinya rezeki tanpa diduga olehnya. Saudara, sentiasalah beristighfar, ingatkan Allah insya-Allah. Ya, saudara Mat Semana Jaya. Terima kasih saudara Supar Kamsi, Awangku, Puan Mariam Putih, Manpol Ating di Instagram. Azman Yunus minta untuk nak join saya dalam video, tak dapat. Saya tak tahu saudara. Saya minta maaf saudara ya. Baik, kita masuk saudara Aznuddin, terima kasih. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman Cikgu Hibir saudara. Kata Cikgu Hibir, di saat anda berdoa terhadap Rabbmu untuk memperoleh anak yang baik dan molek, ingatlah bahawa anda juga merupakan sebahagian daripada hasil doa dan anugerah ilahi kepada kedua orang tuamu. Jadi, jangan persiakan mereka. Kadang-kadang kita selalu berdoa, ya Allah, ya Tuanku, kurniakanlah aku anak yang baik, anak yang soleh, anak yang sempurna. Bila isteri kita mengandung dan sebagainya, bila isteri kita melahirkan anak, kita berdoa agar bayi yang dilahirkan itu sentiasa dalam keadaan bayi yang soleh di masa depan. Jadi jangan lupa bahawa di saat itu juga, saudara, ibu kita pernah berdoa untuk diri kita. Jadi jangan sia-siakan kedua ibu bapa kita, saudara. Ingat itu, saudara. Ini pesanan daripada Cikgu Hibir untuk kita semua. Saudara, kita harus saling pesan berpesan, saling bantu-membantu sama ummah, saudara. Saudara, saudara Ken, selamat dan selamat untuk semuanya. Paipon, apa khabar saudara Paipon? Begitu juga saudara Sat Piut, Abdul Halim, Matno, Inong Sari, Ronchiu, saudara di Instagram, Iqbal Zamri, saudara Mat Sepana. Dia kata warga cinta damai tetap terbaik. Terima kasih. Saudara Bakat Ahmad, salam. Saudara Nizam, terima kasih saudara. Yang mana sempat saya santun satu-satu tu, saya cubalah santun ya. Saudara Anan Syukar, saudara Lobai Zamri. Sebab kadang-kadang tulisan tu dia rapat. Bila rapat susah saya nak baca, saudara. Rosli Rahim, Jimitan. Baik, saudara. Kita harus saling berpesan-pesan dan saya mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita khawatir negara akan muflis. Itu saja, saling mengingatkan. Bukan menakutkan, mengingatkan pimpinan negara. Saudara, Puan Noredah Kamarudin, apa khabar dari Ipoh? Raja Rosli, apa khabarku? Raja Rosli, Raja Sulung dan juga Bulan Terang. Bicara kita malam ini adalah mencari teman yang setia.
sabar dulu, kita santun pantun Pak Nazir. Sebenarnya hari ni Pak Nazir saya ingat dia terlupa ataupun dia ingat pantun ni masih ada lagi. Sebab hari ni beliau tak ada kesempatan menghantar kiriman pantun pada saya. Tapi saya petik dalam buku. Ini buku yang dikirim oleh Pak Nazir. Iaitu pantun Pak Nazir. Halamannya sebanyak 260 267, 68 halaman, saudara. Dan banyak pantun-pantun yang terdapat dalam ni, saudara boleh hubungi Pak Nazil. Memang banyak. Jadi saya baca 2 rangkap pantun yang terdapat dalam buku Pak Nazil yang dihantar pada saya. Kata Pak Nazil, rumpun dedalu patah 2, jatuh dedalu, menimpa turi. Jangan terlalu percayakan ketua. Periksa dahulu, yakinkan diri. Itu dia berpesan kepada kita, jangan dengar saya ketua cakap betul-betul semua. Periksa dulu, yakinkan diri kita. Kalau benar-benar yakin, okeylah tu. Saudara Kapten Besara Senain, apa khabar anda? Saudara Razak Daud. Begitu juga saudara Ana Syuka Zul Karnain. Saudara, tambah pantun Pak Nazir lagi. Ikan siakap si alu-alu, 2 kati udang kara. Hendak bercakap, fikirlah dahulu. Jangan nanti tersilap bicara. Pak Nazir ni saya suka, dia selalu mengingatkan, berpesan. Begitulah cara orang lama. Usianya pun dah 80 tahun ke atas, saudara. Saya mendoakan agar Pak Nazir sihat wafiat dan terus berkarya untuk boleh kita berkongsi kiriman pantunnya. Saudara Zainuddin Ismail, saudara Abdul Rahman, kita juga saudara Maznah Cik Mat, Mai Maha Kita. Jadi satu ayat je susah nak pronounce ni, saudara. Saudara Ramli Miringan. Saudara. Baik. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Jangan lupa, saudara, sebab ini sulipan daripada buku yang dikirim kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar berjudul Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri yang ditulis oleh pemikir hebat abad 20-an dahulu, iaitu Allahyarham Za'bah atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tentulah ia banyak nilainya. Secara anti Eli, Det Mahazir. Ini tentu ada bernilai. Sulipannya yang ditinggalkan oleh Allahyarham untuk perkongsian kita bersama. Ini masuk bab ke-23 ni, saudara. Menurut Allahyarham Za'bah, tiada keajaiban dalam mendaki tangga kejayaan. So kata, there is no escalator. Tak ada lift bawa kita naik ke atas begitu, saya. Dalam menimba kejayaan hidup ini. Tak ada jalan mudah untuk berjaya dalam hidup. Apa yang pasti, walaupun seseorang itu sebagai pekerja yang miskin, tetapi jika dia tetap berusaha dan berjimat cermat dengan bergantung pada dirinya sendiri, akhirnya dia mampu menyaingi orang yang dahulunya kaya raya, yang tidak lagi mau berusaha serta cukup menggunakan harta yang diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka akhirnya dia akan berjaya. Dan mereka yang mewarisi harta itu tidak akan terus berjaya, malahan mungkin susut kehidupannya. Kerana bukit juga pasti akan runtuh kalau saban hari dicangkul. Selalunya orang kaya yang hanya mewarisi kekayaan dari orang tuanya dan semata-mata bergantung pada harta peninggalan orang tuanya, lama-kelamaan andainya dia tidak mahu berusaha dan tidak memikirkan bagaimana mahu menambahkan kekayaan yang dimiliki ataupun yang diwarisi, akhirnya mereka jadi manusia yang hidupnya hanya bergantung pada orang lain. Dan bila kekayaan tersebut menyusut, mereka tidak lagi mampu untuk bangkit semula. Saudara Zakir Hashim, saya setuju dengan pantun Pak Nazir. Jangan mudah percaya dengan ketua, kerana selit terlebih dahulu. Betul, Saudara Zakir Hashim. Saudara, dalam keadaan begini, menurut Pak Za'bah, oleh itu, mereka yang hanya bergantung pada warisan mungkin bapaknya ke atau datuknya meninggalkan kekayaan, lama-kelamaan akan habis. Dan dia akan ketinggalan jauh ke belakang, serta lebih malang lagi jika ia turut menjadi turun-temurun kepada generasi baru yang dilahirkan, yang tidak lagi berpegang pada berusaha dengan kudrat dan daya sendiri. Akhirnya generasi yang dilahirkan juga akan turut menjadi miskin dan tidak berjaya. Berbanding dengan orang miskin yang dulunya hidup dalam kedaifan, namun berkat kesabaran serta tabah
juga gigih berjimat cermat di samping tekun berusaha, maka dia mampu menempa kejayaan demi kejayaan serta meninggalkan legasi kemiskinan untuk tidak lagi diwarisi oleh generasi ataupun anak cucunya. Jadi saudara, pokok pangkalnya kita mesti berusaha sedaya mungkin untuk maju ke hadapan. Tidak hanya bergantung dengan cerita nenek moyang kaya raya, tapi tergadai seluruh harta benda. Semua ini akibat sengketa sama kita. Saudara, maka bumi yang dipijak ini jadi milik orang. Ini yang Pak Zabah tidak mahu terjadi pada kita. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Saya melihat ada ilmu yang diturunkan, yang dititipkan untuk perkongsian kita bersama, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan, seperti biasa, saya harus memberi peringatan. Saudara Rosi Yunus, Yang Maya, MD Mat Isa, Yasin. Saudara panjang itu satu ya. Saudara Rosdiwan, teman-teman di Instagram, saudara Puan Aizah Ibrahim, saudara Muhammad Azhar Abdullah, Puan Halimah Ismail. Ya, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau apa saja, maka anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Saudara, begitu juga kiriman apa yang anda komen. Jika ia melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, itu tanggungjawab anda. Saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen-komen anda. Dan kena ingat, pencerahan ini tidak lain, tidak bukan adalah sekadar pencerahan politik. Sikit-sikit kalau ada berita-berita tu saya masukkan juga. Tetapi kebanyakannya adalah cerita politik. Dan matlamat saya sekadar memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi dan tidak mudah diperkotak-katikkan fikiran kita oleh orang lain, saudara. Dalam keadaan begini, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya bersetuju dengan saya, alhamdulillah. Tak bersetuju pun tak ada masalah. Nak menyantuni ataupun mau berbincang, boleh secara baik. Gunakan bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara, hari ini sedikit laporan kaji cuaca, bukan dari saya, daripada apa yang saya lihat sekeliling saya. Hari ini cuaca mendung dan saya melihat suasananya begitu suram. Suram temaram. Apakah alam mau membisikkan sesuatu? Saya pun tidak tahu. Sebab dengan cuaca mendung, hujan tak lebat-lebat mana. Hujung jauh-jauh sana nampak macam ada kilat, tapi tak ada perkabaran hujan lebat berlaku. Dan cuaca pula, suasana panas masih lagi melekit. Mendung, panas. Ini agak menghairankan saya. Sebab itu saya minta teman-teman berhati-hati dalam suasana cuaca yang tidak menentu. Ya, Saudara Anwar Jubin. Begitu juga dengan saudara kami Zaman Nasir. Terima kasih. Hari ini laporan yang saya terima bahawa ringgit kita tiba-tiba pagi tadi tak seronok, saudara. Minggu lepas tengok hari Rabu, hari Khamis, Jumaat dia naik. Tiba-tiba ringgit kita tiba-tiba merusut balik. Dia susut pada 30 sen, saudara. Iaitu pada pertukaran $1 Amerika adalah RM4.46. 4.466 sen, saudara. Jadi, dolar Amerika semakin tinggi, wang kita semakin menguncup. Sebab itu saya katakan, saudara yang punya kewangan atau persimpanan, berhati-hati dalam berbelanja. Dan laporan juga saya melihat carta-carta bagaimana. Benar yang Amat Perdana Menteri mengatakan bahawa kita berada dalam landasan yang betul untuk memperbaiki ekonomi. Tetapi dapatan saya, kadar inflasi makanan, bukan inflasi sepenuhnya, kadar inflasi makanan sejak tahun ini agak menggusarkan, iaitu pada 6.10%. Ini kadar inflasi makanan. Dan ini yang selalu saya bimbangkan. Kita berhubung dengan food security. Sebab dunia, bukan negara kita saja, dunia turut mengalami masalah yang sama. Jadi saya haraplah pimpinan negara khususnya, mereka yang menjaga Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, Kementerian yang jaga ekonomi, Kementerian Kewangan, mereka yang mentadbir kononnya jihad inflasi harus berusaha menyelesaikan masalah ini.
Jangan kita indah khabar dari Eropah, akhirnya nanti besok rakyat tertipu. Tak mau begitu, saudara. Saya seorang Muhammad Hashim, saya itulah keadaan yang saya tengok. Saudara boleh baca, tapi untuk saya mewawarkan, saya tak seronok bila saya sayang pada setiap pemimpin kita. Tapi apa nak buat, saudara? Dan Kementerian Kewangan hari ini mengumumkan bahawa harga runcit petrol RON 97 dia susut sebanyak 5 sen. Iaitu daripada RM4.40 seliter kepada RM4.35. Tetapi untuk harga runcit petrol RON 95 kekal pada paras RM2.05 seliter. Begitu juga dengan harga diesel RM2.15 seliter. Jadi menurut Kementerian Kewangan, harga runcit RON 95 dan diesel dikekalkan bagi melindungi pengguna daripada terkesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk ini telah pun meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan. Tapi pihak kerajaan berusaha untuk tidak menaikkan harga pasaran RON 95 dan diesel saya. Terima kasih keprihatinan mereka yang berada di Kementerian Kewangan amat kita alulukan. Baik, saudara? Baik. Itu sekarang laporan. Cuma sekarang ini saya melihat bagaimana kenyataan daripada, ini masuk politik, saudara. Yang dilaporkan oleh media Sinar. Kenyataan ahli parlimen daripada Johor Bahru. Iaitu katanya bahawa ribut yang membadai ini negara berhubung tentang kapal LCS, skandal kapal ini katanya bakal menumbangkan Barisan Nasional pada PRU 15 nanti. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Saudara Hassan Abdul Karim, dia kata skandal terbaru itu akan memberi kesan. Saya ketawa je lah. Rakyat tak nak peduli pun dah sekarang ni, tambah-tambah lagi bila SPRM telah pun membawa mereka yang dirasakan terlibat dalam skandal tersebut ke muka pengadilan. Saudara, itu keadaan. Cuma yang saya hairan bagaimana media Sinar juga menyiarkan satu kenyataan yang saya kata ini sekadar sensasi. Sebab tersebar di media sosialnya tentang laporan media tersebut yang menyebut seolah-olah Datuk Seri Zahid Hamidi merupakan orang yang bertanggungjawab merubah dan menukar reka bentuk kapal tempur pesisir yang mengakibatkan kelewatan dan juga mungkin boleh dikatakan sebagai skandal. Sebab menurut surat yang dikepilkan, saya baca, bukan saya tak baca. Ia sekadar surat tunjuk niat. Bukan satu kontrak. Satu surat niat ataupun letter of intent. Biasalah. Siapa yang biasa berhubung dengan pihak kerajaan untuk mendapatkan tender ataupun kontrak, selalunya dia bermula dengan surat niat, tunjuk niat. Dan di atas surat yang bertarikh 8 Julai 2010, waktu itu Datuk Seri Zahid adalah sebagai Menteri Pertahanan, belum menerima permohonan daripada Bausted. Bausted ni adalah syarikat milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Jadi adalah tulisan dia dari atas kepala surat tu, Datuk Seri Zahid dia kata kepada Setiausaha Bahagian Perolehan Kementerian Pertahanan. Dia tulis itu SUB sila laksanakan. Itu catatan seorang menteri. Bukan dia yang bertanggungjawab merubah semua. Hanya sokongan. Sila laksanakan. Kalau saya menteri pun, orang datang, setuju, jalanlah. Tapi ini dari segi isi berita itu seolah-olah Datuk Zahid ini merubah. Itu masalahnya kadang-kadang. Ini laporan yang menyelewengkan. Saya pernah jadi wartawan. Jadi saya dengar bahasa itu. Saya amat sensitif dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Saya. Bila dia mengatakan bahawa menyebut seolah-olah Datuk Zahid merupakan orang yang bertanggungjawab merubah dan menukar reka bentuk kapal tempur pesisir yang dikatakan bertentangan dengan pendirian tentera laut. Tak ada detail, saudara. Jadi meneliti surat tunjuk niat, letter of intent itu, ini bagi saya biasalah surat tu. Jadi sekarang ni bila surat itu, bila berita mengatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dikatakan menukar reka bentuk. Takkan dia jadi arkitek pula. Inilah berita-berita yang disensasikan. Saya harap agar mereka yang menyiarkan berita tersebut berfikir 2-3 kali. Jangan mudah. Ini libel, saudara. Sebagai seorang wartawan, saya pernah terlibat dalam berita-berita yang selalu saya katakan
jangan kita menyiarkan berita palsu. Berita hendaklah benar. Ini tiba-tiba surat lain, maksud lain. Saya haraplah agar pejabat Datuk Seri Zahid, pejabat Presiden UMNO berlapang dada. Tidak mengambil tindakan undang-undang. Kau nak nanya saudara? Mesti berlapang dada lah. Macam mana sekarang ni, saya juga seronok juga. Bila mendengar petang tadi, sahabat kita, Datuk Lokman Adam. Akhirnya, Alhamdulillah, bahawa kes beliau dikatakan menghina mahkamah hari ini kerana mempertikaikan SOP tidak dibenarkan mencatat menggunakan handphone. Di hadapan Yang Arif, Hakim Datuk Colin Lawrence Guerra, hari ini telah pun selesai. Menurut titipan daripada Saudara Lokman, dia kata, saya telah memohon maaf tanpa syarat. Katanya kerana telah merungut kepada sahabatnya, Saudara Hafiz, dengan mengeluarkan perkataan stupid terhadap SOP mencatat menggunakan laptop. Boleh, tapi mencatat menggunakan handphone tidak boleh. Itu katanya. Jadi hakim bagaimanapun telah pun memberi peringatan kepada saya, kata Datuk Lokman, tanpa sebarang hukuman. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada peguam saya, Encik K. Balaguru dan Encik Silen yang telah berhujah dengan sangat cemerlang. Kita pun tak mau tengoklah asyik saman menyaman. Tak habis-habis cerita mahkamah. Saya tengok juga dalam keadaan ini ada teman-teman mengantar kiriman, bertanya dengan saya kata begitulah keadaannya, iaitu tentang kelaziman berhubung dengan pelantikan Ketua Hakim Negara. Selalunya Ketua Hakim Negara ini presidennya saya tengoklah, dah beberapa tahun yang lalu, selalunya mereka jadi Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan dan akhirnya dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Dari catatan yang kita dapat, contohnya Tun Ahmad Fairuz. Beliau menjadi Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan dan kemudian selepas 3 tahun jadi Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Begitu juga Tun Abdul Hamid. Selepas 4 tahun menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan, dilantik jadi Ketua Hakim Negara. Tun Arifin Zakaria, 6 tahun jadi Hakim Mahkamah Persekutuan, maka dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Tun Rauf, 6 tahun jadi Hakim Mahkamah Persekutuan, dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Saudara Richard Malanjun. Richard Malanjun, dia 13 tahun jadi Hakim Mahkamah Persekutuan, barulah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Tapi yang agak legendnya, yang agak wow, ini rekod iaitu pelantikan Tengku Maimun. Beliau dilantik jadi Hakim Mahkamah Persekutuan pada November 2018. Selepas 5 bulan, terus jadi Ketua Hakim Negara, mengalahkan semua hakim-hakim yang lain. Yang kanan. Itu keadaannya. Laporan saya dengar, saya kata itu pelantikan itu terpulang kepada keputusan, cadangan yang dibuat oleh Perdana Menteri, menasihati kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Tak boleh siapa mempertikaikan. Cuma kita katakan hebatlah Tengku Maimun. Tengku Maimun 5 bulan saja dah jadi Ketua Hakim Negara. Dan semalam, masih lagi bercerita tentang bagaimana persoalannya, ini dapatan daripada pihak peguam bela, iaitu ini Yang Arif, Sofian Teh bersama dengan Datuk Zahid Ibrahim. Pada hari Isnin mereka memasukkan, mengukakan dapatan baru berhubung dengan kes SRC. Tapi dalam tempoh 24 jam, mula-mula mahkamah terima pada hari Isnin, semua orang suka. Tapi semalam semua orang terkejut kerana tiba-tiba dapatan itu ditolak. Sedangkan banyak orang mengatakan, banyak orang berbicara pada 21 Mei, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengesahkan ada kertas siasatan mengenai kes yang membabitkan hakim. Saudara. Jadi, dapatan-dapatan itulah yang nampaknya seolah ditolak. Saya tak boleh cakap lebih. Saudara. Hari ini saya nak bercakap tentang perangai orang kita. Bagaimanapun, saudara, saya agak bersetuju dengan kiriman Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Ketua atau satu Presiden UMNO. Beliau dengan Datuk Seri Najib, beliau sentiasa menghormati dan mengingat setiap jasa-jasa yang ditaburkan oleh Datuk Zahid pada beliau. Sebab itu saya mengatakan ini hubungan antara kedua mereka ni macam anak dengan bapa lah. Saudara. Dan hari ini beliau membuat satu kenyataan media. Saudara. Katanya dengan tidak berhasrat untuk mencampuri urusan mahkamah, UMNO amat duka cita dengan keputusan Mahkamah Persekutuan
menolak permohonan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak untuk memasukkan bukti tambahan membabitkan Hakim Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menerusi rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta SRC International Sdn Bhd. Jadi kata Dr. Zahid, UMNO memandang berat pendedahan berkaitan Hakim Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan berkenaan dengan tuduhan penglibatan beliau dalam penubuhan syarikat SRC International Sdn Bhd. Walhal beliau juga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Zahid atau Datuk Seri Muhammad Najib dalam kes bersabit syarikat yang sama. Jadi, menurut kenyataan itu, kedudukan Datuk Muhammad Nazlan sebagai peguam dan setiausaha Maybank pada tahun 2006 sudah tentu memberikan akses besar kepada beliau dalam isu pentadbiran bank berkenaan. Termasuklah bagaimana wang 42 juta itu sebahagian daripada 140 juta yang dipinjamkan oleh Maybank kepada Putra Perdana Development boleh dipindahkan ke akaun Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib yang akhirnya menjadi punca dakwaan ke atas beliau. Jadi sudah menjadi satu amalan etika am kehakiman, kata Datuk Zahid, di seluruh dunia bahawa mana-mana hakim yang sedang mendengar sesuatu kes jika mendapati ia sedang berada dalam keadaan konflik kepentingan atau konflik of interest dengan kedudukannya sama ada semasa ataupun sebelum menjadi seorang hakim, maka perlulah dia mengecualikan dirinya dalam mendengar apatah lagi memutuskan sesuatu kes. Lebih parah lagi jika ada sebarang cubaan untuk menyembunyikan fakta penglibatan yang terkait dengan konflik berkepentingan sejak dari awal proses penghakiman dijalankan. Semua ini sebenarnya boleh menghakis integriti badan kehakiman yang sepatutnya menjadi tunjang kepercayaan mutlak rakyat terhadap benteng utama kedaulatan undang-undang. Menurut Dr. Zahid, UMNO bertegas untuk tidak sesekali mencampuri urusan mahkamah. Namun kami percaya bahawa keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan, tapi ia juga mesti dilihat telah dilaksanakan. Demikian kenyataan daripada Presiden UMNO bertarikh 17 Ogos 2022 yang disiarkan, yang telah pun disebarkan. Semua orang dah baca, yang mana yang berkesempatan menatap media sosial dan saya yakin mungkin malam ini ataupun besok akan tersiar dalam akhbar arus perdana, saudara. Jadi sekarang ni apabila tim Datuk Seri Najib yang mohon supaya kes ditangguhkan terlebih dahulu, ditolak. Jadi pertikaian berhubung dengan hakim ini, yang dituntut bukanlah sebenarnya membebaskan Datuk Seri Najib. Yang dituntut adalah supaya pembelaan terhadap Datuk Seri Najib ini mendapat keadilan. Bukan kata, okey, mesti ikut. Tidak. Perlu dibicarakan sepenuhnya. Itu yang dituntut. Sebab itu saya katakan sekarang ni, kita mencari sahabat yang sejati. Saya nak cakap terus terang, saudara. Banyak sejak awal lagi. Pertama sekali apabila kes Datuk Seri Najib ni dibawa ke mahkamah dan akhirnya mahkamah tinggi mendapati beliau bersalah. Tak ada kawan-kawan rapat. Kalangan menteri-menteri yang bersama dengan kabinet beliau. Tak ada yang hantar mengirim kiriman, mengatakan bersimpati dan sebagainya. Bukan untuk menunjukkan bahawa mereka nak bersekongkol, tapi sekurang-kurangnya menyejukkan hati Datuk Seri Najib yang tentulah berdalam duka cita. Inilah saya katakan, yang kita cari adalah sahabat yang sejati. Tak ada, saudara. Ini keadaannya. Tadi saya berbual dengan ahli keluarga saya, mereka bertanya macam mana keadaan. Saya kata inilah perangai dia orang. Masa dia berkuasa, cium, peluk, cium tangan, bagai nak rak. Tapi bila dalam keadaan kamu dilihat seolah-olah declining ataupun ada sedikit jatuh, maka ditinggalkan. Jadi ini bukan sikapnya. Saya tidak suruh untuk angkat pelekat pergi serang. Tak boleh. Biarlah mahkamah menentukan. Tetapi sekurang-kurangnya, sebagai seorang sahabat, apalah salahnya? Dulu saya dah bercakap. Zahirkan rasa simpati kita. Paling tidak menenangkan hatinya. Sebab itu hari ini, saudara, saya sebenarnya teruja juga. Saya tengok ada kiriman dalam media sosial. Seorang wanita, saya yakin di Pahang. Dia dalam gambar itu, dia menanggalkan gelangnya. Dia kata, inilah gelang kesayangan saya. Saya rasa mahal tu, beribu-ribu nilainya. Ini gelang kesayangan saya berikan sebagai derma peribadi saya, nak bagi duit dia mungkin dia tak ada, untuk membantu teman-teman yang mahu menghadiri, menunjukkan solidariti terhadap
Datuk Seri Najib. Saya teruja, saudara. Soal bagi mereka yang benci Datuk Najib, itu terpulang pada anda. Saya tak ambil kisah. Tapi saya melihat bahawa di sinilah, saudara, bila Mahkamah Rayuan kali kedua menolak permohonan Datuk Najib, situasi yang sama berulang. Tak ada teman-teman. Sebab itu saya terkesan mendengar ayat-ayat ataupun bait-bait lagu. Selama ini yang ku cari-cari adalah teman yang sejati untuk meneruskan perjuangan ini. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya tengoklah, saya cuba nak baca kenyataan kalau ada selain daripada Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO, yang lain sunyi sepi kecuali Ketua Pemuda. Sekejap lagi saya nak baca. Yang lain tak ada. Menteri yang ada daripada UMNO berapa ramai? Tak ada. Dan mereka yang Datuk Seri Najib, waktu beliau turun ke lapangan, bila mereka bertanding dalam pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri, 2 pilihan raya negeri, 3, termasuk Sabah, tak ada seorang pun yang menghantar kiriman, melahirkan simpati. Bukan nak suruh menentang, tidak. Saya rasa inilah perangai yang sepatutnya perlu kita ahli-ahli UMNO akar umbi kena tengoklah. Yang saya nampak ahli akar umbi, pemimpin ketua bahagian tak ada lagi. Dan hari ini media sosial menyiarkan satu tulisan yang menyentuh tentang sikap pemimpin UMNO di kalangan anggota kabinet. Saya dah siapa dah dalam media sosial. Tentang timbalan menteri, pimpinan JLC dan ketua bahagian. Yang saya katakan suasana berulang. Yang mereka tak ada pun yang menyorangkan sokongan ataupun terkilan, ataupun rasa sedih, ataupun bersimpati, atau menyabarkan Datuk Najib. Tak ada. Saudara. Jadi saat ini, ahli UMNO, bukan ahli UMNO saja, pimpinan UMNO, mereka diam diri. So, apakah mereka takut? Kalau mereka menzahirkan sokongan, menzahirkan simpati, maka dia dicopkan sebagai orang Datuk Najib. Jadi bila dicop sebagai orang Datuk Najib, maka masa depan politik mereka gelap. Ini orang yang tak ada iman. Saya dah bercakap berkali-kali, rezeki datang daripada Allah SWT. Bukan datang daripada tangan pemimpin-pemimpin yang lain. Tak ada, saya dengar. Saya tak nampak. Memanglah kita dengar, sepatutnya kita bersempati. Bila semalam, Datuk Zahid dan Datuk Najib mengatakan, beliau terkejut. Bagaimana permohonannya. Dan permohonan daripada dua orang tim ataupun tim pembelanya ditolak oleh mahkamah. Tak ada seorang pun saudara. Kecuali yang saya nampak ni, ahli akar umbi. Macam ahli akar umbi datang pada saya. Dia kata semalam boleh kemuka bukti baru. Tak sampai dah tempoh 24 jam, tak boleh pakai pula. Ini kenyataan daripada ahli akar umbi saudara. Permohonan masukkan bukti kedudukan Hakim Nazlan dalam Maybank walaupun jelas mempunyai konflik kepentingan besar telah dipatahkan oleh 5 hakim besar sebagai tidak relevan. Bila diminta beri bukti, bila diberi bukti tapi tak hendak terima. Ini tulisan lebih bawah. Sedangkan pada ini kenyataan-kenyataan ini ditulis oleh ahli biasa. Saudara. Yang saya nampak Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, selain daripada kenyataan resmi sebagai Presiden UMNO, dia membuat kenyataan lagi. Dia kata solidariti untuk Datuk Seri Datuk Najib. Ya, kata Datuk Zahid, dia kata kita tahu Datuk Seri Najib berdepan dengan cabaran sukar dalam rayuan kes SRC International di Mahkamah Persekutuan semalam. Keputusan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan beliau untuk mengemukakan keterangan baru dalam rayuan terakhirnya adalah keputusan mahkamah yang kita hormati dan tidak mau dipertikaikan. Kata Zahid, kerana kalau kita pertikaikan boleh menghina mahkamah. Namun, menurut Datuk Zahid sebagai rakyat, ahli dan pemimpin parti, keputusan tersebut tidak menghalang kami untuk terus bersama perjuangan beliau dalam parti dan kes yang sedang dibicarakan. Memang, keadilan itu suatu perjalanan yang panjang, kata Datuk Zahid. Malah terdapat ungkapan bahawa there are 3 types of truth. Ada 3 jenis kebenaran. Your truth, my truth, and the truth. Kebenaran anda, kebenaran saya, dan paling penting adalah truth is God's word. Kebenaran itu adalah milik Allah, saudara. Jadi kerana itu beliau, Datuk Zahid, mengajak teman-teman dalam UMNO supaya terus bersatu hati, bersolidariti bersama Datuk Seri Najib. Jangan putus asa, terus tabah dan terus berjuang
bersama kita katanya. Terlalu banyak jasa dan sumbangan beliau telah berikan untuk UMNO dan Barisan Nasional. Saudara, ketika Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, beliau berjaya menangkis serangan terhadap UMNO di saat UMNO diperlekehkan dan cuba dikuburkan oleh musuh-musuh politik. Saya rasa inilah yang disedari oleh warga akar umbi. Soal mahkamah lah, tapi jasa Datuk Najib di saat UMNO ditekan dan kehilangan kuasa. Beliau bersama dengan Datuk Zahid bangkit, memimpin parti untuk terus bangkit. Tapi orang lain buat tak tahu je. Jadi melalui media sosial, beliau berjaya, Datuk Najib berjaya menjawab serangan pembangkang dan musuh dalam selimut dengan data dan fakta. Ketika Pilihan Raya Negeri Sabah, Melaka dan Johor, beliau berkampung dan berkempen untuk membantu kemenangan UMNO. Inilah Najib Razak yang kita hormati memperjuangkan UMNO. Perlu diakui, media sosial FB Datuk Najib sangat berpengaruh di negara ini. Boleh dikatakan beliau adalah raja media sosial dan berjaya membantu memulihkan UMNO lebih cepat hingga mereka yang pernah menjauhi dan memperlekehkan UMNO sebelum ini dilihat bukan saja mau mendekati, malah mau menguasai UMNO pula sekarang ini. InsyaAllah, kita di setiap akar umbi, cawangan dan bahagian akan terus bersama Datuk Seri Najib. Itulah persahabatan dan perjuangan sejati kita dalam UMNO. Ini kenyataan daripada Presiden UMNO, saudara. Dan macam saya katakan tadi, orang lain diam. Sunyi sepi. Saya nak membicarakan soal ini malam ini kerana saya terima banyak panggilan daripada awal pagi. Saya terima kiriman mempersoalkan apa dah jadi dengan pemimpin UMNO. Mereka yang bernama pemimpin boleh tinggalkan begitu senyap sepi. Ya, saudara? Kalau sekarang ni saya tengok ada satu kes. Kenyataan, ini kenyataan pemuda UMNO. Saya kata saya pujilah kalau orang yang macam Ashraf Wajudi. Sebab dia menzahirkan sikap sebenarnya sebagai pemimpin. Apabila dia bersama-sama dengan Presiden UMNO, dia mengatakan bahawa selaku Ketua Pergerakan Pemuda, dia ada keputusan Mahkamah Persekutuan untuk menolak bukti-bukti baru dalam kes Datuk Seri Najib sudah tentulah mengecewakan, katanya. Jadi, beliau secara peribadi sebagai individu yang pernah menerima mentorship atau pernah belajar, tunjuk ajar daripada Datuk Seri Najib sepanjang 3 tahun menjadi Timbalan Menteri, juga merasakan perkaranya agak mengecewakan. Dia berkongsi dengan ahli akar umbi. Walaupun kita tahu dan menghormati hak mahkamah, tetapi keputusan menolak pengemukaan bukti-bukti ini hanya atas sebab teknikal sudah pastilah dilihat merencatkan hak tertuduh. Itu kata Datuk Ashraf. Sekiranya bukti ini tidak kuat sekalipun, biarlah peguam Datuk Seri Najib mengemukakannya terlebih dahulu. Walaupun kita tahu, tidakkah mahkamah tahu apakah bukti itu? Tidakkah kita semua juga mahu tahu apa yang sebenarnya berlaku? Dan pada akhirnya, kata Saudara Ashraf Wajidi, jika bukti-bukti ini mahu ditolak juga, maka tolaklah atas sebab kelemahan bukti itu sendiri. Bukannya atas sebab teknikal yang sebenarnya boleh ditimbang atas budi bicara. Islam meletakkan keadilan pada tempat yang tertinggi, baik kepada hak mangsa atau hak tertuduh. Setiap orang diberikan hak seluas-luasnya untuk membela diri. Atas sebab itu, UMNO pada zaman Datuk Seri Najib sendiri tidak pernah mengganggu sebarang proses mahkamah, termasuklah dalam kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun kes itu berjalan hampir 7 tahun dan ditangguhkan lebih 70 kali, UMNO percaya itu adalah hak tertuduh untuk mendapatkan masa dan ruang bagi membela diri dengan sebaiknya. Betul, kata Datuk Ashraf. Ketua Hakim Negara yang Ahmad Arif Tengku Maimun mengatakan justice delay is justice deny. Tapi di sana ada juga maksim yang menyebut justice rush is justice crush. Keadilan yang dipercepatkan akan mengalami kehancuran. Ya, saya sebenarnya, kata Saudara Ashraf, merasa amat bimbang dengan persepsi rakyat terhadap institusi keadilan. Tuntutan Pergerakan Pemuda UMNO sebelum ini bagi mewujudkan tribunal khas untuk menyiasat konflik kepentingan yang Arif Hakim Datuk Nazlan juga bagaikan dipandang sepi pihak berkenaan. Sedangkan kebebasan hakim itu adalah asas kepada wujudnya keadilan. Kita sudah tentu tidak mahu persepsi buruk rakyat terhadap sistem kehakiman
seperti dekad 80-an dan 90-an berulang. Jangan lupa saudara, 80-an, mula tahun 81 sampai 90-an, siapa jadi Perdana Menteri? Waktu itu mereka mencampuri urusan mahkamah. Bukanlah ada bukti saudara, tapi dilihat bagaimana kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak lagi kes lain. Campur tangan eksekutif terhadap bidang judiciary ini dilihat, dirasakan oleh rakyat ketika itu sudah mengganggu gugat tentang kedudukan pembahagian kuasa judiciary, legislatif dan eksekutif saudara. Jadi katanya buat Datuk Seri Najib sekiranya ini adalah ujian, maka percayalah dia tidak pernah menguji hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Apa juga yang berlaku, rakyat pasti tidak akan lupa siapa yang telah membawa negara ini ke satu aras yang tidak pernah tercapai sebelumnya. Kami tidak akan lupa. Saya juga tidak akan mungkin lupa. Itu kata Datuk Ashraf Wajidi. Jadi saudara, saya menerima banyak. Antara sahabat saya, seorang lagi sahabat saya ni, Rizal Ndau ni, seronok saya baca kenyataan dia. Dia selalu menghantar kiriman-kiriman yang di luar petak. Dia kata apa juga berlaku pada Datuk Seri Najib, dia harap bersabarlah. Dugaan beliau sama seperti almarhum Datuk Harun Idris, juga ditakdirkan nasib beliau tetap diinaya. Selepas PRU 15, jika UMNO berjaya jadi kerajaan, maka bolehlah nanti dipikirkan. Yang Amat Perdana Menteri pun sentiasa bermain dengan teka-teki. Dia mempersoalkan keadaan begitu. Tadi saya dengar juga saudara, Raja Petra mempersoalkan kenapa penyokong-penyokong Datuk Najib menghalakan serangan pada Perdana Menteri. Saya tak nampak, bukan serangan pada Perdana Menteri. Kita minta supaya dia adakan pilihan raya lebih cepat. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Saudara, mai mahal kita. Aisyah, mai mahal kita, dia kata, Luqman minta polis siasat. Saya tak boleh nak komen benda itu, saudara. Biarlah beliau dengan cara ni. Saudara Josh Al-Amin, pembenda konflik of interest. Loan atas YNDB bukan SRC. Saya tak mau campur lah, saudara. Saya ingat begini, saudara. Yang saya nak ulas, perangai pemimpin. Macam mana kata saudara Rizal. Kalau kamu dalam keadaan jatuh, kamu tanggunglah sendiri. Tapi bila kamu berada di anjung kuasa, ramailah orang datang. Kamu dipuja dan dipuji. Sebab ramai kawan kata tak kenal budi. Ini masalahnya, saudara. Yang saya selalu katakan, ramai di kalangan kita tak mengenang budi. Bila mereka dalam masalah, bantai kamu seorang lah. You take your own fate. Tapi waktu beliau berada, saya melihat, bukan saya tak tengok, saudara. Saya rapat dengan pimpinan negara. Daripada zaman Dr. Mahathir, daripada zaman Pak Lah, daripada zaman kembali pada Datuk Najib, zaman Dr. Mahathir, zaman Tan Sri Muhyiddin, dan sekarang ni zaman Datuk Ismail Sabri. Saya melihat perangai-perangai. Sesetengah, bukan semua. Ini tidak berlaku di peringkat akar umbi. Akar umbi UMNO tahu sedar diri. Dia melihat pemimpin mana yang perlu dihormati. Tapi bagi mereka yang nak lepas diri, dapat aja jadi ketua bahagian, dapat aja jadi timbalan menteri, dapat jadi menteri, mula nak jaga body. Takut untuk memperlihatkan dia punya pegangan. Macam mana berlaku pada Datuk Najib? Dulu, saudara, ya Allah, nak ikan sebut saja. Selori boleh sampai ke rumah. Daripada zaman Datuk Najib tinggal di rumah Datuk Kamal Teh. Saya ingat lagi. Beliau datang daripada Pahang, meninggalkan jawatan sebagai Menteri Besar, menyandang jawatan Menteri Belia dan Sukan. Saya ingat lagi, saudara, bagaimana orang-orang ni tambah-tambah lagi dekat pilihan raya. Minta ikan perselori lah, ketam, udang dan sebagainya. Dan waktu itu dipujalah segala-galanya. Bila ada majlis Datuk Seri Najib, inilah pemimpin kita. Saudara, kemudian meningkat Datuk Najib jadi Perdana Menteri. Saat beliau jadi Perdana Menteri, apatah lagi, saudara. Saya ingat, waktu beliau jadi Perdana Menteri, kalau kita nak main golf bersama dalam kumpulan apa semua, diketepikan. Mereka mesti dulukan, same flight, satu flight yang sama. Soal sekarang ni, di mana mereka ini? Waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, ramai orang yang orang katakan duduk di depan pejabat Perdana Menteri itu. Tunggu sampai Perdana Menteri itu balik. Tak juga dapat jumpa. Di mana mereka sekarang? Dan mana mereka yang Datuk Najib tolong menjadi kaya raya? Saya cakap terus terang. Saya tidak minta supaya mereka menentang keputusan hakim. Saya tak minta.
Yang saya tanya, persoalan saya, apakah wajar mereka bersikap membiarkan begitu saja? Ni dalam bahasa kasarnya, saudara, mampu mu lah, kata orang Kelantan. Sedangkan sebelum itu, you are my friend. Anda lah sahabat saya, anda lah pemimpin saya, anda lah segala-galanya. Tapi bila dalam keadaan sekarang, mampu mu lah, mampu kirim mu lah. Itu sikap ni. Ini yang tabiat sekarang ni, saudara Judge Al-Amin. Saya agak bersetuju. Dan saya harapkan pemimpin seperti Datuk Zahid kena ingat. Tak usah pedulilah. Pimpinan bahagian-bahagian ni, ketua-ketua bahagian yang sekarang ni, bagaimana nak tembuk tangan, nak cium, nak harapkan dapat watikah, nak dapat calon. Tak payah. Ini semua muka-muka yang datang bermuka-muka harus dikenal pasti. Kena berani membuat ketetapan. Tak usah fikirlah. Kadang-kadang kita ni berlapang dada. Saudara, Datuk Syed Roza, saya setuju. Datuk Seri Anwar Ibrahim, waktu beliau dihadapkan ke mahkamah, akhirnya jatuhkan hukuman. Ini saya puji. Saya agak menghormati teman-teman daripada Parti Keadilan. Mereka sanggup bergerak. Jangan lupa saya, daripada Masjid Negara, bawa pergi ke Dataran Merdeka. Lautan manusia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dibicarakan, terpaksa pihak pasukan polis mengawal keselamatan. Apabila mahkamah menjatuhkan hukuman, Kuala Lumpur sunyi sepi. Begitu juga waktu zaman pemuda saya dulu, waktu Datuk Harun mau dibawa ke penjara. Ditawan rumah Datuk Harun di Jalan Duta. Menunjukkan solidariti kita kepada pemimpin. Kerana waktu itu kita merasakan Datuk Harun ini terinaya oleh pimpinan politik. Saudara, dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim kena, sogok tak usah ceritalah. Sebab itu wujudnya demokrasi tetap lawan. Sebab mereka merasakan ada kezaliman. Ada tindak-tindak campur tangan yang dilihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diadili sebagaimana yang diharapkan. Dan hari ini, kena pada Datuk Najib, yang herannya orang UMNO tak macam orang Parti Keadilan. Mapuh mu lah, kering mu lah. Sebab itu saya dah berpesan pada Datuk Seri Najib, kalau ditakdirkan, ada masanya, kalau beliau kembali dalam arus politik, ingat-ingatlah. Ingat-ingatlah. Sedar dirilah. Cukup-cukuplah. Mereka dan kejatuhan Datuk Seri Najib ini adalah kesan pencatuan kawan-kawan. Orang yang beliau percaya. Yang bukan kawan-kawan zaman saya. Saya cakap terus terang saya. Memang kalau waktu itu kita adalah rasa jauh hati. Tapi tidaklah sampai ke peringkat kita meninggalkan. Tidaklah sampai ke peringkat kita bantaikan orang lah. Tidak. Kita melihat dari jauh bagaimana orang yang tak ada kena-mengena yang memperoleh laba. Sebab saya selalu berkata pada kawan-kawan, ada juga kawan-kawan bercakap dengan saya, macam mana ni? Nak merajuk hati lah, saudara. Saya kata tak apalah. Pohon yang kita tanam, pohon yang merendang, pohon yang kita baja, jangan sesekali kita tebang. Biarlah kalau nikmat dapat orang lain. Begitu juga sekarang ni, era Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti. Tak apalah. Kalau ada orang nak rapat dengan beliau. Tapi jangan kita tengok kalau yang melampau-lampau. Yang membudik, yang bukan-bukan. Cukup-cukuplah. Ingat apa yang berlaku pada Datuk Najib ini. Satu pengajaran pada Presiden UMNO. Sekarang ni kita nak adakan pemilihan parti yang baru. Teruskan. Demi untuk penyatuan bangsa. For the sake. Untuk kebaikan, untuk kemaslahan negara dan untuk rakyat. Laksanakan. Tak usah pedulilah. Soal ketua-ketua bahagian ni, mereka nak protes. Proteslah. Ada 191 ketua bahagian. Takkan semua. Saya rasa kalau 80%. Katalah 60 tak sesuai. Ataupun 50% ada lebih kurang dalam 90 orang lah katakan. 90 orang yang menciu. Tapi ahli 37 juta. Tak usah peduli. Mana ketua bahagian yang dilihat bermuka-muka, yang dilihat tidak lagi produktif, yang dilihat lagi tidak lagi mampu untuk melaksanakan apa yang diharapkan oleh perjuangan UMNO, ketepikan. Kalau saudara mau mengangkat pemuda, angkat ketua-ketua pemuda yang sudah pun disiram, dibelai baja perjuangan dalam diri mereka. Tak perlulah fikir soal ketua-ketua bahagian ni. Saya bukan membenci orang, tidak. Tapi saya melihat apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib ini satu pengajaran bagi saya. Kerana tak ada seorang pun kecuali ketua pemuda. Kecuali Datuk Zahid. Yang lain, tunggu juga. Kalau ada lah. Saya malas nak telefon Datuk Najib. Saya tahu beliau dalam keadaan duka cita. Saya berkeyakinan. Bahawa tak
Tak syarat manalah. Sedangkan bila beliau berkuasa, beliau jadi Perdana Menteri, kaki buntut pun nak dicium. Tapi bila kamu susah, kamu tanggung sendiri. Itu perangai yang tak betul, saudara. Orang macam ini yang saya nak singkirkan. Yang saya harapkan agar Presiden UMNO dapat melihat. Dalam politik kita, politik juga, saudara. Saya banyak benda nak cerita tentang tentang politik negara. Tapi hari ini biarlah saya bercerita betul terang tentang apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib ini, satu pengejaran pada kita. Bahawa yang kita cari adalah teman yang benar-benar setia. Teman yang benar-benar sejati. Teman yang dalam keadaan susah, duka, senang dan dalam keadaan susah. Bukanlah kita nak minta supaya langgar undang-undang, tidak. Paling tidak pun sekurang-kurangnya, telefonlah. Paling tidaknya tunjuklah solidariti. Ya, kami terasa bahawa keadaan begini, kami akan mengikut apa sahaja diputuskan oleh mahkamah. Apa saja masalah? Takut kehilangan jawatan. Jadi pada mereka yang penting jawatan. Sebab itu orang yang begini, saudara Dik Mahathir, bila ada kepentingan dan senang, ramai kawan yang datang jumpa. Tengah malam pun ada. Bila dah susah, lari menghilang. Tinggallah yang mana ada, macam itulah lumrah, kata Dik Mahathir. Memang itu keadaan saya. Bukan seorang. Saya melalui. Saya melihat seorang. Sebab itu saya kata, saudara, dalam sesi parlimen yang baru lepas, saya tak nak pergi ke parlimen. Saya menyampah. Bosan melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemunafikan politik. Saya geram. Bukan saya suruh mereka sokong, bawa Datuk Najib, kita adakan perancangan. Tidak. Paling tidak sekurang-kurangnya, saya bersimpati dengan apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib. Dapat menjadi pengajaran. Dan kita harap agar keadilan diberikan pada beliau. Sudah, cukuplah. Nak komen itu pun takut. Apakah kerana mereka merasakan dalam politik ini, sangat-sangat begini, maka jawatan politik mereka, jawatan yang mereka ada sekarang ini tergugat. Ini orang yang munafik. Orang yang tidak bergantung pada rezeki datang daripada Allah SWT. Bagi saya keadaannya, itu sebenar-benarnya yang saya marah. Kalau mereka yakin rezeki itu datang daripada Allah, bukan daripada Perdana Menteri Ismail Sabri, ataupun daripada Zaid Hamidi, ataupun siapa saja, dia boleh bercakap. Macam saya bercakap. Saya menyampah, bosan, meluat. Tengok pemimpin-pemimpin yang bercakap soal aku membela untuk rakyat. Bila rakyat susah. Tak ada, saudara. Minta maaf lah. Orang macam ini yang perlu disingkirkan. Dan saya cakap terus terang, saudara. Sebab itu saya menghormati. Nak marah-marahlah. Saya amat menghormati mereka yang dalam Parti Keadilan. Maka timbullah seorang Anwar Ibrahim terpenjara. 1000 Anwar Ibrahim akan hadir. Waktu itu reformasi. Sesak jalan raya dia dekat Sogo. Bagai nakrak di Padang Merdeka. Begitulah mereka menyantuni pemimpin mereka. Setengah orang UMNO, bila dah kena, macam mana? Memang saya nampak, waktu Anwar Ibrahim kena singkir jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dulu. Yang hadir seorang aja, yang lain tak datang, semua takut. Jadi sebab itu, kalangan mereka yang kononnya mendabik dada, akulah pemimpin, boleh belah. Saya harap agar Presiden UMNO, teman-teman yang lain dapat memerhatikan. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, lahir lebih ramai pemimpin yang berhati mulia, yang benar-benar menyantuni, menjadi seorang teman yang sejati. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.